saya dah set dekat situ, memang isi sekali saja isi sekali saja. Awak hanya boleh isi sekali sajalah. Sekarang baru 5 orang saja isi. Tolong sekarang isi. Siapa yang tak pasti dia dah isi ke belum, boleh isikan juga, sebab kalau sekiranya nama awak sudah pun ada, awak tak akan dibenarkan isi 2 kali. Okey. Saya harap kehadiran kita hari ini lebih bagus, seperti mana yang kita sedia maklum. Memang kita sudah pun sekarang ni kita sudah ada satu pertandingan, yang mana bila ada saja pertandingan ini bermakna kita punya sistem pemantauan kita adalah lebih rapi lagi, lebih teliti, semuanya adalah mempunyai evidence ataupun bukti. Bukti kehadiran bagi saya yang saya buat ni, bukti kehadiran kita adalah dalam Google Meet yang saya beri. Sekiranya ada di dalam Google Meet itu adalah, sekiranya tidak ada nama awak di situ, maka awak dikira sebagai tidak hadir. Kehadiran awak itu dikira sebagai tidak hadir sekiranya awak tak isi dalam Google Meet. Saya isi dalam Google Form yang saya sediakan. Senarai nama yang telah mengisi kehadiran, automatically saya terus dapat on the spot. On the spot saya dapat, bila-bila masa saja awak isi, saya terus dapat. Sekarang pun saya boleh nampak kehadiran yang diisi hanya baru 6 orang. Jadi siapa yang masih belum isi, tolong pastikan. Siapa yang ada masalah, tolong bagi tahu. Tadi kita ada nampak masalah. Siapa yang ada masalah tadi? Saya. Ashraf apa masalah dia? Saya tak boleh masuk. Sekarang pun? Sekarang pun tak boleh juga? Tak boleh. Okey, cuba kita tengok. Okey, kelas kita ambil masa sikit, selesaikan dulu masalah Ashraf ni. Tapi saya dah buat dah. Okay. Dekat telefon mak saya. Awak guna telefon lain, kat telefon awak tak boleh? Ashraf, tadi awak tak boleh buat tadi, betul? Tak boleh. Okey, tak boleh tu sebab masa tu awak guna telefon mana? Guna telefon ni. Telefon yang awak pakai sekarang tak boleh sebab dia cakap kena login. Betul begitu? Betul. Okey, telefon awak sekarang ni dah login ni, saya nampak ni ID awak dah ada ni, betul? Betul. Tapi kenapa tadi dia cakap kena login dulu? Telefon mak awak tak apa? Mana saya tahu. Tak, sekarang ni nak tahu apa masalah telefon awak tu. Telefon mak awak tak ada masalah? Tak ada. Boleh juga. Telefon awak sekarang ini guna ID mana? ID MOE ke ID apa ni Gmail yang lain? ID Delima ke ID Gmail yang lain? ID Delima. ID Delima. Pada masa yang awak nak login tadi, awak dah login dah ID Delima tu dekat telefon awak tu? Apa? Masa awak nak isi kehadiran dengan telefon awak tadi, faham? Semasa awak nak isi kehadiran dengan nak isi Google Meet, Google Form kehadiran yang saya beri tadi, masa tu telefon awak dah login ke belum dengan ID Delima awak? Dah. Kalau dah bermakna telefon awak ada tak tahulah ada masalah lain ke, ataupun telefon awak ada terlibat dengan parental control Gmail, Google Control tak? Tadi ibu dah terbuka sini, terbuka dalam telefon ni. Ada Google Control tak? Tak ada? Mungkin sebab Google Control ada? Ibu terbuka dalam telefon ni. Tadi mak saya terbuka dalam telefon. Oh, terbuka lain telefon. Okey. Tak apa, maknanya boleh lah nanti untuk next nanti boleh lah. Okey, yang penting kita tengok sekarang nama siapa yang pastikan semua orang dah isi Pastikan semua orang dah isi. Kita tengok sekarang siapa nama yang dah isi, siapa nama yang belum, tapi tak apa. InsyaAllah saya akan tunjukkan InsyaAllah saya akan tunjukkan sekarang nama orang yang tak isi ataupun nama orang yang dah isi, kehadirannya begini sekarang. Awak boleh tengok sendiri, nampak tak sekarang ni? Nampak. Nama siapa yang masih lagi yang dia rasa dah isi tapi tak ada, boleh check dekat situ Ada tak?
Dekat situ saya dah setkan awak perlu menggunakan email ID delima. Senangnya awak gunakan ID delima sebabnya kalau bukan ID delima nanti takut ada masalah lain. Okey. Baik, sementara kawan-kawan kita itu tengah isi kehadiran, kita seperti biasalah. Seperti biasa kita perlu PDPR kita menggunakan apa? Okay, siapa yang ada masalah nanti bagi tahu. Ready semua, ready? Ready. Okay. Kita teruskan. Seperti biasa kita akan pergi kepada kelas Google Classroom kita. Macam ni semua kita boleh dapat semua Google Classroom kita. Harapnya kita tak ada masalah dari segi lagi Sebab saya dah tukar, saya dah upgrade dah saya punya sistem. Ini yang kita akan dapat bila kita buka Google Classroom kita masing-masing dalam view laptop ataupun komputer. Tetapi dalam view handphone kita akan dapat daripada atas ke bawah lah kan. Tapi tak kisahlah, janji kita boleh masuk tapi pilihan utama kita adalah menggunakan laptop. Sekiranya tak ada laptop boleh menggunakan handphone. Sekiranya tak ada handphone cikgu, tak ada handphone kena ikhtiarkan bagi ada jugalah. Sebenarnya saya nak bagi tahu awak dari segi handphone untuk alasan kita tidak ada handphone ini, sebenarnya alasan itu nak kata kecil mungkin lah kan, tapi dalam keadaan sekarang sebab mungkin ramai yang agak struggle, jadi mungkin benda yang kecil pun dah jadi rasa macam masalah. Sebenarnya spesifikasi untuk kegunaan untuk telefon yang awak boleh gunakan untuk run kita punya classroom ni adalah amat rendah. Telefon yang murah-murah pun sudah boleh run sebenarnya. Laptop yang murah-murah pun sebenarnya dah boleh run. Laptop dalam lebih kurang 400 ke, kalau ada dapat 400, 300 ke, yang dulu yang lama-lama pun tak kisah. Janji dia boleh support Google Meet, boleh support Google Classroom, dah boleh run. Sebenarnya kita tidak payah nak harapkan spek yang tinggi-tinggi. Kalau ada baguslah kan, kalau ada bagus. Tapi sekiranya kita ni tak ada, spek yang rendah pun tak apa, handphone yang murah pun tak apa, jadi boleh support. Sebenarnya handphone yang murah ni, handphone yang boleh support Google Meet, Google Classroom ni tak semestinya handphone tu mahal. Handphone yang jenis baru memang boleh support, walaupun dia murah. Jadi tak kisah handphone murah pun tak apa. Janganlah kita sampai nak ada sampai beribu baru kita nak beli handphone untuk kita PDPR, tak payah. Cuba cek dekat kedai. Cuba cek dekat Shopee, yang paling murah pun tak apa dah. Kita tak perlukan spek yang heavy. Kita bukan nak guna untuk besar-besar punya memori kan. Kita pun tak simpan dalam tu pun. Kita pun banyaknya kita download, banyaknya kita print kat kedai, banyaknya kita tulis balik, banyaknya kita bincang on the spot. Tak ada kita nak simpan-simpan dalam komputer, dalam telefon ataupun komputer. Jadi siapa yang belum ada device, harap-harap yalah, kalau tak boleh nak elak juga, terpaksalah kita kongsi kan. Itu tak boleh nak elak, nak buat macam mana, saya pun tak boleh nak kata apa dah. Kemampuan tu begitu dalam keadaan kepayahan sekarang ni pun kita semua boleh faham lah kan. Tetapi apa-apa pun mesti kena join kelas. Kalau sekiranya tak ada handphone juga cikgu, alamak, tak ada juga ni dalam satu rumah dia ni satu handphone. Tapi rasa macam tak mungkin juga kan, sebab sekarang ni, dunia sekarang ni mesti ada handphone. Tak apa, kalau sekiranya handphone tu ada satu saja, saya kongsi dengan 5 orang adik-beradik yang lain, semua dia gunakan, tak apa. Saya benarkan awak, nanti saya bagi file dalam bentuk PDF. File PDF tu dalam handphone, okey, WhatsApp kepada kedai photostat, bagi dia photostat, awak buatlah dan menggunakan hard copy yang tu. Saya bukan tak nak bagi modul, tetapi kita ni, soalan-soalan yang saya buat ini adalah mengikut keperluan semasa dan mengikut topikal. Kalau sekiranya tajuk yang kita bincang tu belum habis minggu ni, minggu depan masih lagi tajuk yang sama. Jadi fleksibel. Saya tak nak bagi awak buku satu biji sebandel terus. Sebab saya tahu kalau saya bagi sebandel terus macam tu, maknanya awak boleh campak mana-mana lah kan. Tak tahu ke mana lah. Kalau nak buku macam tu, buku teks pun kita dah ada kan. Jadi sekarang ni kita tak payah fikir pasal buku. Soalan yang ada dalam Google Classroom tu saya akan bagi. Tak dapat juga bagi tahu saya nanti. Tak ada juga handphone ni, bagi tahu saya dalam PM saya. PM saya bagi tahu awak nak soft copy PDF. Tapi biasanya saya akan bagi selepas habis kelas yang pertama ni, saya akan bagilah dalam
dalam grup kelas kan. Awak boleh ambil daripada situ saja print. Awak nak print kat rumah ke, tak ada juga printer kat rumah cikgu, boleh hantar pergi kedai kan. Hantar pergi kedai photostat, hantar WhatsApp dekat pakcik photostat tu, dia buka WhatsApp dia print daripada situ pun boleh. Sekarang ni musim saya faham sekarang ni memang ramai rumah-rumah yang memang dah tak ada printer, dah kira macam dia panggil konsep less paper lah kan. Kita tak gunakan paper sangat lagi, tak mengapa. Macam tu cara dia. Photostat pun tak berapa sen sangat kan. Daripada kita nak beli printer mahal-mahal, pergi photostat kat kedai berapa sen je. Baiklah, itu saja untuk pengetahuan kita untuk kita starting pagi ni. Seperti biasa, kita masuk login kepada Google Classroom, tak kira lah menggunakan komputer ataupun menggunakan handphone. Terus cari kelas kita. Apa kelas kita ni? Alamak, awak ni senyap lama ni dah tertidur ke apa saya sembang ni? Ada ke tak ada? Ada. Ready? Ready? Ready. Pergi kepada kelas kita Google Classroom kita. Masuklah kepada kelas 5A kita. Semua orang pun ada. Okey, lepas tu pergi kepada mana? Classwork kita. Okey, satu lagi alamak terlupa. Saya nak maklumkan mengenai link yang kat sini Link yang kat sini, memang link ini kita ada banyak, bukan banyak lah kan. Biasa-biasanya kita gunakan link yang kat sini untuk Google Meet kita, betul? Tetapi hari ini saya tak bagi Google link yang ini. Saya bina Google link yang lain. Saya telah bina link yang lain, link yang kekal untuk kelas 5A. Matematik 5A, link yang kekal untuk matematik 5A. So next pun kita akan pakai link yang sama yang saya bagi dalam WhatsApp tadi. Link itu saja, tak berubah-ubah. Sebabnya ada kemungkinan kita akan menerima pemantauan. Okey, ucapkan terima kasih kepada Encik Hidin yang baru join kelas kita Cuba perhatikan, ada tak saya nampak tadi sekilas macam login begitu. Okey. Assalamualaikum, selamat datang Encik Hidin. Okey. Kemungkinan besar kita akan menerima kita akan menerima tetamu daripada pihak pentadbiran pada bila-bila masa. Jadi saya tak pastilah bila. Jadi kita semua kena sentiasa buat macam biasa saja. Cuma pada masa dia mula-mula masuk, saya nak pesan kita seperti biasa dalam kelas lah. Kita akan bagi salam. Itu saja. Selepas tu kita akan teruskan PDPR kita seperti biasalah. Okey, untuk seperti biasa kita akan pergi kepada classwork kita dan latihan kita pada minggu ini yang saya dah bina untuk Google Form pada minggu ini iaitu latihan kendiri minggu 22, tajuknya adalah ruang. Dapat ni? Dapat skrin saya tak? Dapat tak? Okey, latihan kendiri M22 ini adalah untuk minggu ke-22. Tajuk yang ke-6, tajuk ruang lagi tajuk ruang. Tetapi tajuk ruang ni kita akan bincangkan pada hari ini. Tengok, perhatikan pada kandungan asas kita, nampak tak kandungan asas ni? Pada yang guna handphone, harap-harapnya kecil-kecilkan mata supaya nampak Nampak kan? Walaupun guna handphone sama juga. Tajuknya ruang, kita akan bincang mengenai poligon. Poligon ini secara kasar dulu kita sentuh secara umum. Poligon ini adalah bentuk-bentuk segi-segi sampai segi 8, segi 10 pun ada, tapi kita akan bincang sampai segi 8 sajalah. Nanti awak kena hafal segi 3, segi 4, pentagon, hexagon. Lepas tu sudut kita ada 3 jenis sudut tegak, sudut cakah, sudut tirus. Itu mesti ada dalam kepala. Ini bukan melibatkan pengiraan yang besar-besar. Ini hanya melibatkan apa yang kita tahu pasal benda saja. Contohnya kita ingat kereta ni kereta apa kan, motosikal ni motor apa, itu saja. Begitulah sudut. Lagi sikit sudut, kalau kereta ada banyak jenis, kalau sudut ni hanya ada 3 saja. Jadi awak kena ingat 3 sajalah pasal sudut kan. Okey. Perimeter dan juga luas, mungkin kita nampak sekarang ini tajuk yang kita nak bincang pada hari ini adalah macam banyak sikit tapi sebenarnya ini semua adalah dalam tajuk ruangan. Perimeter dan juga luas ini adalah satu tajuk yang boleh dikatakan boleh dipecahkan pada kemahiran yang lain. Kita cuma tengok dulu sempat habis ke tidak sempat habis. Kalau sekiranya agak bermasalah, agak memerlukan masa yang lama untuk kita bincangkan ketiga-tiga, keempat-empat tajuk ni, maka kita akan pecahkanlah. Tapi sebelum tu kita cuba dulu.
Yang seterusnya isi padu pepejal. Isi padu pepejal ini adalah 3 dimensi lah, panjang, darat lebar, darat tinggi. Itu isi padu pepejal. Kita ada 2 isi padu. Isi padu cecair yang kita dah bincang pada minggu-minggu lepas. Isi pepadu pepejal adalah melibatkan panjang, darat lebar, panjang, darat tinggi. Sebenarnya ini adalah sambungan saja kepada tajuk yang atas tadi, perimeter dan luas. Luas kita dah darat, panjang, darat lebar. Kalaulah isi padu pepejal, panjang, darat lebar, darat tinggi, sambung satu saja. Okey, boleh? Sementara tu iklan sikit. Iklan sekarang ini 11 orang. Macam mana bila kita nak trending ni, kalau baru 11 orang kan kehadiran kita ni. Baru 11 orang ni. Kita trending kita berapa? Trending kita adalah 34. Ingat? Trending kita ialah 34. Sekarang ini nak trending macam mana kalau baru 12? Cuba gegar-gegar sikit kawan kita yang masih lagi belum login, tolong panggil dia supaya login dan isi kehadiran sekarang supaya kita trending dari segi kehadiran. Okey. Itu saja mengenai tajuk. Saya nak sentuh sikit mengenai pertandingan kehadiran, kehadiran kelas kan, yang kita baru jalankan pada minggu lepas, dan pada minggu ini lebih sengit lagi pertandingannya sebab semua orang pun sudah tahu skill-skill, taktik-taktik yang perlu dijalankan. Okey, taktiknya macam mana sebenarnya? Bukan melibatkan taktik macam mana pun, sebenarnya adalah melibatkan apa yang perlu awak lakukan sahaja. Itu adalah keperluan awak sebagai seorang murid yang perlu dilakukan sekarang, bukannya berlebih-lebih. Ini adalah keperluan biasa saja, bukan berlebih-lebih. Yang pertama sekali, awak kena hadir macam yang awak hadir sekarang. Okey, sudah cukup. Yang kedua, awak kena apa? Kena aktif. Bila saya tanya, ada lagi tak ni? Ada. Tengok. Kena aktif. Maknanya kena standby yang kita punya device itu, penanti itu mempunyai fungsi untuk kita bersuara. Ada mic lah kan, ada mic telefon mesasah ada mic, laptop ataupun komputer lah sasah ada mic juga. Pastikan. Ada ke tak ada ni? Ada. Baik, itu syarat yang kedua. Syarat yang keduanya begitu. Syarat yang ketiga adalah ini. Apa ni? Syarat yang ketiga, saya hanya, ini pengumuman untuk matematik saya hanya akan mengambil nama orang yang siap Google Form ini sahaja. Kehadiran yang tadi dalam Google Form kehadiran. Okey. Aktiviti yang awak aktif tu tak kisahlah, saya boleh nampak lah kan, yang mana ada earphone pilot tu, saya bagi tinggi sikit lah. Earphone pilot tu saya bagi tinggi sikit lah kan. Okay, tak apa, tak kisahlah yang tu. Tapi yang paling penting, ini juga. Selain daripada kehadiran tadi, ini juga. Kalau kehadiran saja ada, ini tidak ada, bermakna fail juga. Hari Jumaat tak ada masuk nama. Kalau kehadiran ada, ini ada, aktif, hari Jumaat baru masuk nama dalam senarai. Untuk matematik, untuk subjek lain saya tak tahu. Macam mana cikgu tahu saya buat Google Form? Google Form awak pun saya akan dapat senarai nama macam ini juga. Google Form. Ini semua kalau saya buat dalam Google Form, saya akan dapat senarai nama macam ni. Maknanya saya tak payah fikir orang ni ada ke tak ada, saya cek kat sini je. Faham? Okey. Untuk yang ini pun saya akan dapat senarai nama ni, Google Form. Untuk buat latihan ini pun saya akan dapat nama senarai nama macam tadi juga. Saya cek dekat situ je. Jadi untuk membolehkan nama awak approve ataupun lepas untuk masuk dalam senarai yang menyertai pertandingan tersebut, maka ini semua kena siap. Boleh faham? Ini semua kena siap. Ini semua latihan kena siap. Tapi minggu ni saya, disebabkan tajuk ni besar, saya bagi lebih sikit lah kan. Saya bagi lebih sikit sampai 12. Tapi ini semua adalah pilihan jawapan. Harap-harapnya awak jujur. Okey. Semasa menjawab ini, kecilkan sikit. Nampak macam waste banyak sangatlah kiri kanan dia kan, Google Form ni, tapi tak apa. Nanti mungkin akan dinaik taraf lah. Okey, untuk itu kita teruskan. Jelas lah untuk pertandingan tu jelas? Siapa ada pertanyaan untuk pertandingan?
Jadi jangan komplain dengan saya, cikgu, nama saya tak ada dalam senarai. Saya tahu minggu lepas pun tak ada orang tanya saya pun kenapa nama dia tak ada dalam senarai, sebab dia tahu. Dia tahu apa silap dia. Dia tahu apa silap dia. Jadi dia tak komplain. Jadi sekarang minggu ni saya nak ingatkan semua sekali lagi, cara saya adalah begini. Ada nama dalam kehadiran, semuanya ada bukti. Awak tak boleh nak cakap ya ataupun tidak. Nama juga dalam Google Form untuk kerja yang saya bagi. Dua-dua ada nama, baru approve. Kalau tak ada nama, jangan tanya saya kenapa nama saya tak ada. Boleh faham tu? Saya dah jawab sekarang. Nanti kalau ada siapa nak tanya pada masa sikit-sikit lagi, awak ingat yang saya jawab sekarang. Saya ada bukti semua. Baiklah, kita terus jawab seperti biasalah. Nama penuh kita sekarang saya dah upgrade sikit lah. Nama penuh kita pilih dekat sini. Sebab saya tengok, aduh, ikut dan je ada tulis nombor huruf kecil, ada tulis nama huruf besar. Saya tak mahu. Awak pilih nama awak kat sini. Sekiranya nama awak tak ada dekat sini, awak bagi tahu saya. Nanti saya tambah kemudian lah. Okey, kelas kita 5A. Pilih kat sini juga. Okey, apakah jenis sudut yang ditunjukkan dalam rajah 1? Okey, seperti yang saya terangkan tadi, kita ada 3 jenis sudut sahaja. Okey, kita tengok dekat sana. Kita ada 3 jenis sudut saja. Apa sudut dia? Sudut cakar, sudut tekak. Kita ada 3 jenis sudut saja. Ini salah satunya kan. Okey, kita macam mana sudut yang lagi 2 tu, cikgu? Okey, ini satu, ini sudut ni ya. Inilah sudutnya ni. Saya katakan X ini. Ini adalah sudutnya. Okey, ada lagi satu sudut jenisnya begini. Okey, sudutnya ada begini. Okey, begini. Okey, dan sudut sini dia tak buat bulat, dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Ni apa maksud ni? Ni sudut apa? Sudut tekak. Ini adalah sudut tegak. Nilai sudut tegak adalah 90 darjah. Sekejap, saya kena pinjam darjah daripada Word. Saya kena pinjam darjah daripada Word sebab kita tak ada darjah dekat situ. Okey, mana dah darjah ni, tak nampak dah pula dah. Ini ke? Lupa dah maafkan tu. Sekejap saya kena check balik ni darjah sebab lama tak guna ni darjah ni kan. Okey ni. Apa yang penting kita kena buat bagi okey. Itu dinamakan sebagai 90 darjah. Siapa yang baru datang tu tolong masukkan nama dalam kehadiran. Okey, itu sudut yang kedua, sudut tegak, betul. Sudut yang ketiga adalah begini lebih kurangnya. Ini begini sudut yang ketiga bentuk dia. Ini dia. Bentuk yang ketiga adalah sudut yang ketiga adalah begini. Berapa nilai dia? Nilai dia adalah X juga. Okey. Darjah lah. X darjah. Yang ini tadi pun adalah X darjah. Okey. Kita dah ada 3 jenis sudut. Ini sudut satu, ini sudut tegak. Ini apa beza dia yang awak nampak? Ini adalah lebih luas terbuka dia. Nampak tak? Lebih luas terbuka dia daripada 90 darjah. 90 darjah ni tengah-tengah. Betul. X yang pertama ni adalah lebih luas. X adalah lebih luas. Katakan yang ni saya labelkan tak nak X, saya labelkan sebagai Y. Manakala sudut yang ketiga ini adalah lebih kecil daripada 90 darjah. Betul tak? Nampak tak? Lebih kecil daripada sudut 90 darjah. Betul. Jadi namanya sekarang ini X ni adalah sudut yang besar daripada 90 dinamakan sebagai sudut cakar. 90 darjah ni kita namakan sebagai sudut tegak. Ini yang kecil daripada 90 kita dinamakan sebagai sudut
Tirus. tirus, Ya, ada 3 sudut ni je saja. Awak tak payah nak ingat kereta Iswara, kereta Perdana, kereta Myvi, kereta Satria, tak payah ingat banyak-banyak macam kereta. Awak hanya ingat 3 jenis saja. Cakah, tegak dan juga tirus. Cakah adalah luas, tegak adalah tegak-tegak, cukup-cukup tengah-tengah, kan? Tirus adalah lebih kecil daripada 90 darjah tadi. Jadi itu saja. Jadi sekarang yang ditanya dalam rajah 1 ini sudut apa tu? Cakah. Okey, cakah. Ini tak payah kira sebenarnya, kita dah ingat. Cikgu lambat dah jawab, memanglah lambat sebab saya nak bagi tahu awak semua jenis sudut ini. Yang ditanya satu je. Kalau awak jawab awak punya sendiri, awak jawab satu je lah, kan? Okey. Apakah sifat bagi sudut tirus? Okey, awak perhatikan sekarang daripada apa yang kita lukis ini, sudut tirus. Apa sifat dia? Yang saya bernilai kurang daripada saya dah sebut kan, kurang daripada sudut tegak, iaitu kurang daripada 90 darjah. Ada ke jawapan macam tu? Tengok dulu. Okey. Bernilai lebih, bernilai sama, bernilai lebih, bernilai kurang daripada 90 darjah. Okey, itu sifat dia. Betul lah? Apa nama poligon di rajah 3 ni? Sudah. Apa nama poligon ni? hektagon. Ha? Hektagon. Ha? Okey. Hexagon. Hektagon ke heksagon? Hexagon. Heksagon ini tak boleh nak apalah, awak kena hafal lah ini kan. Ini memang kena hafal. Awak tengok saja sekarang ni senang lagi pun, kalau awak tak hafal, awak tekan je dekat Google, awak dah keluar macam ni kan. Itu cara kita belajar secara online adalah lebih mudah untuk kita mendapatkan rujukan. Tak apa, awak tekan saja mula-mula heptagon, keluar yang macam mana. Lepas tu awak keluar, awak tekan hektagon. Semua boleh buat searching dekat Google tak? Tahu tak buat searching dekat Google? Tahu. Tak tahu? Okey, tak tahu. Tahu ke tak ni? Takkan tak tahu. Awak tekan je sini. Ni, inilah Google kan. Awak nak cari apa tadi? Ini cara kita belajar dalam online, macam ni cara dia. Mula-mula katakan awak nak cari heptagon. Awak ambil heptagon, katakan. Ambil heptagon, letaklah dekat Google awak. Nah, heptagon tadi kan. Awak pun tekan. Oh, ini heptagon sebenarnya kan. Betul tak dengan gambar rajah kita tadi? Heptagon macam ni. Betul tak? Betul. Kira nampak macam sama, tapi kira ni berapa sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudut. Betul? Yang kita tengok tadi berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7, salah. Heptagon 7. Betul? Jadi caranya begitu kita nak dapat rujukan. Jadi ini adalah bukan heptagon, ini adalah heksagon. Boleh faham? Boleh. Awak cek nanti satu-satu ni awak cek. Lepas tu janganlah cek saja, ingat-ingatlah kan. Takkanlah setiap kali tu kita nak cek, nanti besok kita tak ada boleh cek kat internet dah. Jadi sekarang boleh cek lagi, awak cek je. Berapakah bilangan sudut yang terdapat pada sebuah oktagon sekata oktagon? Oktagon. Mana oktagon? Tekan dulu oktagon. Oktagon. Okey, ini rupanya oktagon. Mana oktagon ni? Ni. Katakan, dia sama je semua ni. Okey, katakan awak pilih yang ni. Oktagon. Okey, dah tahu lah. Okey, ni nampak besar tak? Okey, nampak tak? Nampak. Yang ditanya oleh soalan tadi apa dia? Apa soalan tanya? Senang. Berapa Bilangan sudut kan? Bilangan sudut. Okey, bilangan sudutnya. Alamak, mana dah ni? Okey, bilangan sudutnya. Sudut ni yang dekat penjuru-penjuru ni lah sudut. Betul? Okey. Okey, katakan kita pergi kiri kat sini. Okey, ada kat sini ya. Ada kat sini, kita boleh tengok. Ada berapa sudut? Sekarang ini dikira sebagai satu sudut lah ni. Betul? 1, 2, 3, 4. Ini di sudut yang saya letak ni adalah sudut. 5, 6, 7, 8 rupanya. Berapa?
8 biji X, maknanya 8 sudut lah kita ada kan. Jadi kita pergi balik ke tempat tadi, adakah jawapan kita 8 sudut. Inilah kelebihan kita belajar secara online. Bahannya adalah senang. Bahannya adalah senang, awak cari je. Tapi jangan cari saja, jangan tengok situ sajalah. Simpanlah dalam kepala. Berapakah perimeter gabungan bentuk 2D dalam rajah 5? Sekarang ni kita nak perimeter. Tahu perimeter tak? Tahu. Apa dia perimeter? Tambah semua sisi. Okey, kita kena ingat perimeter punya formula lah. Apa dia? Okey, dapat sini skrin saya dapat tak? Okey. Perimeter formulanya. Perimeter sama dengan ukur lilit. Apa benda ukur lilit ni cikgu? Ukur lilit ni. Awak tahu tak lilit tu macam mana? Tak. Ukur. Lilit tak tahu macam mana? Okey, katakan kepala awak. Ukur lilit ialah sekejap saya ada pengukur dia. Ini apa ni? Tak apa ni? Pengukur baju. Pengukur apa ni, pita ukur pita ukur untuk ukur baju. Awak nak buat baju kan, tekan jahit dia pengukur. Ukur sini kan. Okey, ini di sini ada ukuran dia berapa sentimeter, 1, 2 sentimeter, 3 sentimeter, semuanya ada dekat sini ya. Okey. Ini semua ada sentimeter dekat sini ditulis 1, 2, 3 ni, nampak tak? Nampak tak? Nampak? Betul? Okey, harap-harap memang nampak lah. Sama dengan pembaris awak 1 cm, 2 cm. Ukur lilit, awak nak tahu ukur lilit tak? Nak. Katakan saya nak tahu ukur lilit kepala saya. Saya pun letak di sini, pita ni. Nampak tak saya letak di sini? Nampak? Saya pun pusing pita ni. Pusing, lilit. Ni namakan ukur lilit. Lilit. Sampai di sini balik. Nampak tak sampai di sini balik? Dia bercantum balik dekat tengah-tengah sini, kat tempat saya mula. Saya pusing satu keliling sampai di sini balik. Boleh faham? Itu dinamakan sebagai lilit kepala. Boleh faham? Ukur lilit ialah saya bacalah ukuran dia ni berapa. Dia dah bercantum tadi pada ukuran dia ni berapa. Itu dinamakan sebagai ukur lilit. Kalau di sini saya baca ni 54 cm. Sini dia tulis 54 cm. Nampak tak 54 cm? 54 cm bermakna ukur lilit kepala saya ialah 54 cm. Boleh faham? Ukur lilit kepala saya ialah 54 cm. Boleh faham Okey. Apa kaitan dengan ukur lilit yang kita nak kira ni? Sama je. Okey. Bagi benda ni yang kita nak kira, kalau ukur lilit ni katakan kita bermula daripada satu titik, nanti awak last kali kita kira nanti mesti sampai satu titik tu semula. Ukur lilit dia. Tapi ingat ukur lilit ni ada saya cocok masuk dalam lubang telinga tak tadi? Ada? Tak ada, maknanya kita ukur lilit tu ikut luar je lah. Ikut luar sahaja. Kalau lekuk lah. Ikut lekuk dia, ikut bentuk dia. Tadi kebetulan saya ukur kepala saya ni bulat. Jadi ikut bulat je lah. Tapi kalau gambar rajah kita tu tak bulat. Jadi kita ikutlah lekuk dia. Ikut dia. Tapi yang penting mesti melalui luar. Tak adanya saya cocok masuk dalam lubang telinga tadi nak kira macam mana keluasan kan. Tak ada. Kita lilit kat luar bermakna bentuk kita ni pun lilit ikut luar juga. Boleh faham di situ? Okey. Kalau dah boleh faham, itu saja yang awak kena tahu, awak dah terus dapat jawapan sebenarnya. Jadinya perimeter sama dengan, okey, tempat ukur lilit ni gantikanlah dengan ukuran-ukuran yang kita ada dekat sini. Cuma kena pastikan yang semua ukuran yang kita ada ini kita tahu. Okey, daripada sini tengok pada gambar rajah kita, tengok pada gambar rajah kita masing-masing. Ukur lilit daripada atas puncak merah yang saya letak turun ke bawah belah kanan tu adalah berapa tu? Berapa? Ada tulis kat situ berapa tu? 7 cm. Maknanya kita dah tahu di situ 7. Betul? Lepas tu naik ke atas belah kanan dia itu adalah satu calik dilabelkan sebagai 3. Betul? Betul. Okay. Turun ke bawah kanan 3.
Turun ke bawah kiri sikit, 3 juga. Dah turun ke dah paling bawah dah sekarang ni. Lepas tu pergi ke kiri, 8. Ada 8. Ada. Okey, lepas tu pergi ke kanan lagi, pergi ke kiri lagi. Ada lagi. Berapa tu? 4. 4. Pergi ke atas pula. Berapa tu? 3. 3. Okey, daripada atas tu kena pergi kepada bumbung yang kita mulakan tadi. Berapa lagi? 5. Jadi semuanya kita tahu kan. Jadi semua kita tahu, kita kira sajalah. Yang pertama tadi berapa? 7. Betul? Lepas tu tambah berapa? 3. Tambah berapa? 3. 3. Lepas tu tambah berapa? 3. Banyak lah. Betul ke 3 biji 3 tu? Betul. Tambah lagi selepas 3. 8. Lepas tambah lagi selepas 8. Tambah 4. Lepas lagi selepas 4. Tambah 3. Macam yang ni macam besar, tapi yang tadi macam kecil. Petak dia tapi 3 juga tak apalah. Sebab gambar rajah tidak mengikut ukuran sebenar. Selepas 3 naik batas bumbung ada berapa? Tambah 5. Tambah 5. Dah habis sampai bumbung dah cukup, betul? Okey, tambah sekarang. Tambahlah sekarang dalam kepala saja. Kalau siapa yang tak mampu dalam kepala tu bolehlah buat bentuk lazim kan. Tapi siapa-siapa yang boleh buat tambah dalam kepala itu dikira bagus. Cikgu tak apa ke dalam periksa nanti saya kira dalam kepala je? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita dah buat step by step ni, 1 markah, 2 markah semua dah ada tempat yang cikgu nak letak markah kan. Bentuk lazim yang bentuk lazim yang buat kat tepi je kan. Oh, dah ada. 36. Berapa? 36. 36? Betul ke 36? Betul. 36. Ya, okay. Kalau dah betul 36, saya kira lah, kira betul lah. 7 tambah 3, 3 tambah 3, tambah 8, tambah 4, tambah 3, tambah 5, semuanya jumlah nanti adalah 36. Siapa yang tak boleh tambah tu boleh buat dalam bentuk lazim. Okey, ada 36 tak jawapan kita? Ada. Okey, jawapannya ialah B saja, 36. Okey, perhatikan. Nombor 6. Ready nombor 6? Ready. Okey. Nombor 6. Saya letak kat sini juga lah nombor 6. Okey, sorry. Ini dia nombor 6. Rajah 6 menunjukkan sebuah bentuk 2D ya. 2D ni maksud dia ada ukuran tepi sekeliling je, dia tak ada tebal. Itu yang dikatakan 2D. Kalau 3D ada tebal dia. Jadi nampaklah dia tu berkotak kan. Nampak dia jadi bongkah. Jadi bongkah itu 3D. Kalau lepeh macam kertas ni adalah 2D je. Ini adalah lepeh macam kertas, nipis macam kertas. Yang ini dinamakan sebagai 2D. Tak kira bentuk dia macam mana. Kalau dia bentuk macam kertas itu adalah 2D. Nipis adalah 2D. Tapi kalau dia tebal macam bongkah, itu 3D. 2D A, B, C, D. Panjang DC adalah 1/2 panjang A, B. Okey, panjang DC adalah 1/2 panjang AB. Mana DC ni? DC adalah bawah tu kan? Sekejap, kita ada masalah. Ada murid tak dapat masuk ni. Tidak dapat masuk Google Meet sebab internet dia problem. Alamak, kesiannya. Cuba. Okey. Rajah 6 menunjukkan sebuah bentuk 2D ABCD. ABCD faham A ada, B ada, C ada, D ada. Panjang DC adalah 1/2. DC adalah 1/2 AB. Okey, faham. 1/2 daripada AB. Sebab AB dia beri 80. DC dia tak beri. Dia kata 1/2 je. Dalam kepala mesti dah ada dah kan. Berapakah perimeter rajah 6? Untuk mendapat perimeter, kita formula kita perimeter adalah sama macam tadi. Perimeter sama dengan apa? Dia dah? Ukur lilit. Dengan ukur lilit. Kalau tak ingat saya lilit kepala. Perimeter adalah sama dengan ukur lilit.
Tapi nak kira ukur lilit kita kena tahulah semua rajah ni berapa kan. A berapa, AB berapa, BC berapa, CD berapa, DA berapa, semua kita dah tahu ni. AB 80, BC 60, betul tak? Ada nampak tak? Cuma CD kita belum tahu. CD kita belum tahu. Kita pun kena kira lah CD ni. Berdasarkan apa yang diberitahu, CD ni adalah dia bagi tahu macam mana tadi? DC. Okey, ambil dulu yang dia bagi tahu. DC sama dengan 1/2 AB. DC sama dengan 1/2 AB. DC sama dengan 1/2 AB. Boleh faham? Okey, kita nak cari DC sebenarnya kan? Kita cari DC sampai dapat. Tapi apa maklumat yang kita tahu kita kena masukkan lah. Tempat DC tu tak tahu, biarkan 1/2. 1/2 AB ni maksud dia 1/2 darab AB. Okey, kalau dalam bentuk yang lain 1/2 AB sebenarnya 1/2 darab AB. Boleh faham? Okey. Saya pisahkan sikit supaya kita boleh faham. DC kita tak tahu, tapi sebenarnya AB ni kita tahu. Berapa AB ni, gantikan tempat AB. AB kita tahu iaitu 80 kan. Gantikan saja dengan 80. Jadi DC sebenarnya adalah 1/2 darab dengan 80. Boleh darab tak 1/2 dengan 80? 1/2 darabkan dengan 80. Ini saya buat dalam bentuk yang biasa kita buat lah kan. Yang biasa kita buat, mungkin kita senang sikit nak faham. Okey, begini. Kedudukan dia 1/2 begini, 80 begini. Darab tetap darab lah. Kita letak kan. Okey, 80 kita boleh letak 80 ni sebenarnya per berapa? 80/1. Apa nombor kita boleh letak per 1 kan. Okey, sebelum kita darab ni ada tak apa-apa nombor yang kita boleh pancung antara atas dengan bawah? 2 dengan 8 ada dalam CV berapa? Mestilah dalam CV 2. 2 darab berapa nak jadi 2? 2 darab 1 saja. 42 tu potong 2, kita tulis 1 saja. Okey. 2 darab berapa nak jadi 8? Tak payah fikir 80 sebab 8 je. Sah-sah 2 darabkan dengan 4. Jadi tempat 8 tu kita potonglah, kita tulis 4 sahaja kan. Jadi sekarang ni bagi tahu saya sekarang pecahan yang ini dah berubah menjadi apa? Dah jadi 1 per dah jadi 1 darab tetap darab lah. Dah yang ini akan jadi tak jadi 80 dah, jadi tinggal lagi 40 per 1. Okey, kita susun elok-elok balik macam tadi. 40 per 1 dah jadi 40 per 1. Yang belah sini dah jadi 1 per 1. Okey, operasi darab ni naik atas sikit. Lepas tu letak tanda per, bagi kemas, bagi nampak betul-betul mendarat nombor pecahan. Sekarang dah senang. Kenapa senang cikgu? Sebabnya dah jauh daripada yang tadi kan. Dah pendaratnya 1 je. Sekarang kita boleh terus kepada pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut kan. Okey, kalau pengangka 1 ni darabkan dengan 4. 1 darabkan dengan 40. Dia jadi berapa awak tahu? 40. Dah jadi 40 sahaja, betul. Lepas tu 1 ni darabkan dengan 1. Awak tahu dia jadi berapa? Sah-sah jadi 1 saja, jadi 40. Kita boleh letak per 1. Per 1. Jadi 40 per 1, 40 bahagi 1. 40 bahagi 1 ni adalah tak mengubah apa-apa nilai lah. Kan 40 bahagi 1 ialah 40 sahaja. Jadi kita dah dapat jawapannya adalah 40. Boleh? Gantikan saja dengan tuliskan saja yang sini. DC ni kita dah tahu. DC ni berapa? Sebenarnya daripada tadi lagi dah tahu kan. Tapi saja kita nak kira bagi semua orang boleh nampak. Okey, sekarang kita dah dapat semuanya. A, B, C, D dah tahu dah panjang dia berapa. Barulah kita sambung kepada formula kita tadi. Perimeter sama dengan ukur lilit. Tempat ukur lilit tu gantikan dengan ukuran-ukuran yang kita ada pada gambar rajah tersebut. AB, berapa AB? 80 meter. Dan dengan BC, berapa BC? 60 meter. Tambahkan dengan
CD, berapa CD? 40. Tambahkan lagi dengan BA, berapa BA? 90. Oh, dah cukup. Okey, sepatutnya awak tanda tadi tanda merah kat sini tempat awak mula. Saya takut nanti kita terlajak kira 2 kali, pusing lagi sekali nanya, jadi banyak lah kan. Jadi sekarangnya macam ni saja. Tak baik kita tanda merah kat sini, jangan terlepas. Dia sebenarnya ukur lilit ni satu keliling je lah. Kalau banyak lilit tak jadi, tak aci kan. Okey, terusnya kita kira saja jumlah dia 80, 60, 40, 60. Okey, berapa? 270. 70. Okey, pelan-pelan dalam kepala kita 80, 60. 80, 60 berapa? 140. 140. Ada 140? 140. 40. 140. 180. 180. 180. 180. Ada dalam kepala 180? 180. 90. 270. Ada 270 tak? Ada. Jadi maknanya jawapan kita ialah 270 sahaja. Dapat tu? Dapat? Okey, bagus. Siapa yang baru masuk ni? Aduh, Aisyah baru masuk. Aisyah Aris. Ya, Aisyah Iris baru masuk Mana Aisyah? Mana baru masuk ke baru keluar? Nampak tak Aisyah? Saya tak nampak. Tak nampak kan? Tadi nampak baru join. Tapi tak apa. Pastikan kita dapat ni semua. Baik, ada sebarang pertanyaan setakat tu? Setakat tu ada pertanyaan? Tak ada. Ya, bagus. Jelas. Perbincangan kita adalah jelas Yang ni semua jelas Ya, sini rintangannya, dugaannya sini je lah kan. Nak cari DC je lah. Sebenarnya ada kira-kira sikit. Yang lain tak ada benda pun, tambah-tambah dalam kepala je kan. Kita pun terror tambah dalam kepala sekarang. Okey, yang seterusnya. Nombor berapa kita? Nombor 7 pula. Siapa dapat kek Siapa dapat? Ni kek ni sedap ni. Tak. Siapa yang suka kek? Siapa yang suka kek ni? Dapat tak ni? Okey, dapat tak? Dapat lah. Kek ni dapat? Okey, saya bagi awak lah kek ni kan. Saya bagi awak lah. Sempena sambutan Hari Ibu, Teresa menyediakan kek 2 tingkat seperti Rajah 7. Berapakah isi padu kek tersebut? 2 tingkat bermakna kita bahagikan terus kepada ini, namakan dia bahagian A. Boleh tak namakan bahagian A? Boleh. Sikitlah, tak nampak ni cikgu. Bahagian A katakan. Merahlah. Alamak, tak nampak juga. Biru lah. Okey, tak nampak juga biru. Biru gelap lah. Alamak, tak nampak juga. Putih lah. Bahagian A. Nampak tak? Ini saya labelkan kepada bahagian A. Yang atas ni kita labelkan kepada bahagian, katakan kita labelkan bahagian B. Bermakna kita ada A dan juga, kita ada A dan juga B. Ini kalau kita nak cari isi padu keseluruhan ini, bermakna kita kena buat isi padu rajah ialah isi padu kek. Isi padu kek sama dengan A tambah B. Betul? A tambah B. Isi padu kek ialah A tambah B. Tapi A macam mana? B macam mana? Okey, kita kira satu persatu. A kita kira dekat sini. A sama dengan isi, dia itu adalah bentuk isi padu pepejal. Formula untuk isi padu pepejal ialah Formula untuk isi padu pepejal ialah panjang Darat tinggi. Darab tinggi. Senang saja sebenarnya formula dia, tapi kita kena ikut satu persatu lah kan. Satu persatu formula dia. Jadi A sama dengan panjang dia berapa? Gantikan dengan panjang dulu. A ni adalah yang bawah.
Okay, yang bawah panjang dia adalah bawah ni 20 cm. 20 cm. Ganti darabkan dengan lebar dia berapa? Lebar dia, awak perhatikan sepatutnya lebar dia daripada depan pergi ke belakang sana. Sebelah kanan kita tak nampak. Tengok sebelah kiri ni berapa ni? Sebelah kiri ni. 10. Ini adalah lebar dia kan. Ini adalah lebar dia. Okay, kita labelkan dulu lebar, takut nanti ada orang tak perasan. Okey, 10 cm itu adalah lebar, maka tempat lebar gantikan dengan 10 cm. Okey, darabkan lagi dengan tinggi. Tinggi yang mana? A sahaja tau. A sahaja. Jangan kira 8 tambah 6 tu, itu tinggi semua. Kita nak kira A saja. A adalah 8 saja. Bermakna tempat tinggi ni kita gantikan dengan 8 cm. Boleh macam tu? Okey, seterusnya selesaikan. 20 kalau darabkan dengan 10 dia jadi apa? Sah-sah dapat 200 cm. Tapi cm ini adalah cm kuasa 2 tau. Saya kena pinjam daripada sini lagi. Kuasa 2, cm kuasa 2. Okey. cm kuasa 2 saya pinjam dulu. cm kuasa 2. cm kuasa 2. Saya pinjam dulu di sini. Okey. Darab 8 cm. Boleh nampak tak ni? Okey, boleh dapat tak? Boleh. Kenapa 200? Kenapa 200 ni? Sebabnya 20 darab 10, 200. Boleh? Okey, sekarang kita dah ada 200 cm kuasa 2 darabkan dengan 8 cm. Okey, yang nampak macam susah tapi sebenarnya awak kena fikir adalah 2 darab 8 ni saja. 2 darab 8 berapa? 16. Gantikan saja 2 darab 8 tu dengan 16, yang ni hilangkan terus sebab kita dah darabkan. Kenapa hilang cikgu? Sebab 8 kita dah darab dengan 2 jadi 16 ni, sebab itulah kita hilangkan 8 cm ni kan dalam step seterusnya. Tapi di sini bukan lagi kuasa 2 tau, dia akan jadi kuasa kuasa 2 tau. Tadi kuasa 2 tu adalah untuk luas, unit untuk isi padu ialah kuasa 3. Jadi saya kuasa 3 di sini. Dah jadi kuasa 3. Jadi 1600 cm kuasa 3. Ini baru untuk A. Kan? Cepat sikit lah kira. Aduh, masa dah nak habis ni. Kira B lah pula. Okey, kita kira B pula. B pula ialah, B pun formula yang sama. A tadi panjang darab lebar darab tinggi. B pun panjang darab lebar darab tinggi juga. Tapi panjang B lah. Berapa panjang B tu? Nampak tak panjang B tu berapa? Panjang B tu berapa? Panjang B berapa? Nampak tak? 12. Jadi panjang dulu. Panjang B ni, tengok bawah ni tak ada tulis. Tengok atas sama kan? Tak ada tulis. Tengok belakang ada tulis, iaitu 15 cm. Okay. Lebar dia berapa? 6. Lebar dia adalah sama sahaja dengan yang bawah, iaitu 10 cm juga. Betul? Okay. Darab tinggi dia berapa tinggi dia? 6 cm saja, yang sudah pun diberi di situ, jadi 6 cm. Okey, seterusnya kita selesaikan sekarang. Boleh selesaikan tak? Boleh. Okey, nampak Okey, 15 kalau darab 10 dia akan jadi berapa? 150 cm. Darabkan dengan 6. Alamak, tak boleh dalam kepala lah 150 darab 6 ni. Tak apa, kita ambil darabkan di luar kepala. Okey, betul lazimnya katakan kat sini pendaratnya adalah di sini. Darab 6 ni katalah kita di sini, kita letak saja di sini. 150 darab 6 begini saja dalam bentuk lazim. Sebenarnya tak adalah susah sangat, cuma kita lukis balik saja dalam bentuk lazim. Sifar darab 6, Sifar 5 darab 6, 30 Dia sifar 3 kita kumpul semula dekat atas. 1 darab 6, 6 6 tambah 3, 9 jadi darab kita berapa ni? Sebenarnya 150 darab 6 ialah 500 apa? Dengan jawapan yang kita dapat tadi, iaitu 900 cm. Jadi sekarang kita dah tahu A berapa, B berapa. Jadi sambung balik tempat isi padu kit tadi. A gantikan dengan nilai A yang kita dapat tadi. Berapa lah dapat A tadi? Lupalah saya.
1,600. 1,600 cm padu. Jadi A adalah 1,600. B berapa? Jangan lupa unit dia 1,600 cm padu. Sebenarnya cm padu juga. Ini B pun cm padu juga tau. 1,600 cm padu. B berapa B? B berapa? 900. Buktikan saja dengan 900 pun unit yang sama iaitu cm padu. Jadinya sekarang ni kita akan dapat 1,600 tambahkan dengan 900. Berapa 1,600 tambah 900 dalam kepala? 2,500. Ada saja kalau 1,600 tambah 900. Tak payah fikir banyak-banyak. Berapa? 2,500. 2,500 cm padu. Adakah 2,500 cm padu? Ada. Jawapannya ialah 2,500 cm padu. Ada. Sorry ya, saya pun ni unit ni silap ni. Bukan sentimeter persegi tau. Ni kuasa 2 ni adalah persegi. Sebenarnya kuasa 3 cm padu. Ini silap letak unit. Boleh? Boleh. Ada sebarang masalah untuk yang ni? Ini panjang sikit tapi panjang sikit pun tak apa. Darat-darat gitu-gitu je kan. Cuma yang ni kena ingat formula jugalah. Panjang darat, lebar darat, tinggi itu adalah formula untuk isi padu perpenjal. Ini saya letak sinilah, nanti saya share screen ni dekat grup. Saya share screen ni pun dalam Google Classroom. Pastikan semua orang buat dalam Google Classroom. Baiklah, semua jelas? Jelas. Okay, bagus. Kalau macam tu, kita tengok dulu kehadiran kita. Setakat ni 14 orang. 14 orang. Setakat ni 14, baru 14. Lagi 20 ni kelas awak 34 tau. Bagi tahu kawan-kawan kita yang mana tak boleh login, yang ada tu seorang tadi bagi tahu tak boleh nak masuk internet, rumah dia slow sangat. Jadi rugi, tapi tak apa. Nanti saya akan bagi juga kalau boleh masuk masuk dalam Google Classroom. Ambil saja Google Classroom tu ambil saja file PDF dalam Google Classroom tu, print dan juga buat secara bertulis lah kan. Buat secara bertulis, lepas tu boleh maklumkan kepada saya. Nanti saya tick, tapi kena PM lah dekat saya untuk saya tickkan masukkan dalam senarai. Tapi sebenarnya awak kena buat Google Form tu juga. Awak kena ikhtiarkan buat Google Form tu juga. Carilah tempat yang ada wifi kuat ke apa ke, dalam masa 2-3 hari lagi ni tak apa kan. Buat juga supaya benda tu last kali awak memang boleh siap. Kalau ada boleh siap, barulah last kali hari Jumaat saya cek balik dalam senarai, nama awak ada dalam yang buat Google Form itu, baru saya tikkan tanda sebagai tersenarai dalam pertandingan. Sebenarnya bukan dikira pertandingan sangat kan, tapi alang-alang dah kita memang datang, masuk ialah pertandingan tu, boleh dapat hadiah dan boleh dapat sijil kan. Okey, bagus. Saya rasa itu saja. Kalau sekiranya awak tak ada pertandingan pula dah, tak ada pertanyaan. Ada pertanyaan tak? Ada sebarang pertanyaan tak yang pasal yang tadi? Nanti kita sambung tau. Tadi sampai soalan nombor berapa kita bincang tadi? Pasal kit nombor 7. Pasal kit nombor 7 saja. Nanti nombor 8 kita akan sambung nanti ya. Okey. Saya rasa itu saja. Kalau tidak ada apa-apa pertanyaan, sekian saja untuk kelas hari ini. Awak ada kelas apa lepas ni? Saya apa ni? PI. PK. Okey, kita akan sambung kelas PK kejap lagi. Saya keluar, saya buka kelas PK balik. Okey. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu. Bye.